Assalamualaikum. Pada hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai konsep etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira binti Mamat. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan kalian tentang konsep etika terhadap alam sekitar dan etika alam sekitar dari perspektif Islam. Alam sekitar adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Alam sekitar amat berkait rapat dengan kehidupan masyarakat disebabkan segala keperluan atau kegiatan manusia akan berhubung dengan alam. Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral, akhlak atau nilai yang menjadi pegangan kepada seseorang individu atau sekumpulan masyarakat ketika berinteraksi atau berhubung dengan pihak yang lain, sama ada ia adalah manusia atau bukan manusia. Alam sekitar didefinisikan sebagai faktor-faktor di sekeliling manusia termasuklah tanah, air, atmosfera, iklim, bunyi, bau, rasa dan faktor-faktor biologi haiwan dan tumbuhan serta faktor-faktor sosial dan estetik. Etika alam sekitar juga merujuk kepada satu disiplin ilmu pengajian yang membahaskan sistem nilai. Secara keseluruhannya, etika alam sekitar adalah suatu pengalaman moral terhadap alam sekitar dan perkara ini sememangnya penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar. Dari perspektif Islam, Islam menganjurkan hubungan yang betul di antara Tuhan, manusia dan alam sekitar. Maka tidak wajar manusia untuk mengabaikan tanggungjawab yang telah diberikan. Namun, kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar pada era globalisasi ini semua adalah hasil daripada tangan manusia sendiri, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah telah menyebut kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar adalah disebabkan oleh manusia. Manusia sebagai khalifah sepatutnya berusaha sedaya upaya untuk memelihara alam sekitar daripada tercemar dan musnah. Oleh itu, etika alam sekitar dari perspektif Islam telah diajarkan kepada kita bagaimana untuk memelihara alam sekitar yang terdiri daripada beberapa sudut tertentu, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah ialah ikatan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai pemilik mutlak alam. Apabila akidah dijadikan asas dalam pengurusan alam, maka seseorang itu akan sentiasa berwaspada kerana menyedari bahawa alam ini adalah milik mutlak Allah. Kepentingan akidah dalam penjagaan alam sekitar ialah kepercayaan kepada Allah merupakan teras kepada ajaran Islam dalam setiap urusan kehidupan seharian manusia. Melalui akidah yang kukuh dan bersumberkan Al-Quran sebagai panduan, manusia akan menguruskan alam sekitar dengan baik dan tidak menggunakan alam sekitar untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Terdapat 3 tanggungjawab yang berkaitan dengan akidah, iaitu tanggungjawab ubudiyah, khalifah dan amanah. Tanggungjawab ubudiyah ialah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, iaitu melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Tanggungjawab khalifah pula ialah kita hanya menjadi penguasa dan bukannya pemilik yang mutlak kepada alam. Oleh itu, jika kita mempunyai tanggungjawab khalifah tersebut, kita tidak akan mencemarkan dan merosakkan alam sekitar kerana kita sedar bahawa ia bukan milik kita. Manakala tanggungjawab amanah pula ialah kita menggunakan semua yang terdapat di muka bumi ini dengan menurut peraturan yang diperintahkan oleh Allah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran.
Secara umumnya, syariah merupakan perundangan hidup Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari perspektif Islam, perkara tauhid, khalifah dan syariah adalah antara beberapa konsep Islam yang berhubung terus dengan alam sekitar. Oleh itu, segala tindakan manusia di dunia ini, termasuk pengurusan alam sekitar, perlu tunduk kepada hukum hakam yang telah ditetapkan. Alam sekitar merupakan satu anugerah untuk semua makhluk yang tinggal di bumi ini, termasuk manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, setiap makhluk perlu mensyukuri dan menikmati keindahan bumi ciptaan Allah dengan baik. Pada abad yang serba moden ini, alam sekitar sering diterokai oleh manusia untuk memajukan sesebuah negara dengan pembangunan yang pesat, seperti bangunan-bangunan, kediaman dan pusat kerajaan. Walaupun pembangunan perlu di dalam kehidupan manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup, manusia perlu mengamalkan syariah dalam kehidupan dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan terhadap alam sekitar, walaupun ia tidak mempunyai nyawa seperti manusia. Akhlak merupakan satu fasa yang membincangkan tingkah laku dan tata cara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Konsep etika alam sekitar dari sudut akhlak pula merupakan peranan yang penting yang berkait dengan akidah dan syariah seseorang itu. Melalui akhlak, kepribadian seseorang Muslim untuk menjaga kepentingan alam sekitar akan dilaksanakan dengan baik, kerana seseorang itu akan sedar terhadap tanggungjawabnya untuk memelihara alam sekitar. Terdapat 4 sifat terpuji dalam Islam yang perlu ada dalam setiap diri setiap individu supaya dapat menjaga alam sekitar, iaitu sifat qanah, mahabbah, ihsan dan ta'awun. Qanah ialah sikap meredai segala kurniaan Allah untuk keperluan hidup. Maksudnya, seseorang yang mempunyai sikap qanah ialah mereka yang tidak tamak, sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah dan tidak membazir. Mahabbah pula ialah sikap mengasihi manusia dan makhluk lain. Mengasihi manusia dan makhluk lain termasuklah sayang kepada alam sekitar dan berusaha untuk memeliharanya dengan sebaik yang mungkin. Ihsan pula ialah sikap manusia yang sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan kerana merasai bahawa Allah sentiasa memerhatinya. Sifat yang terakhir adalah ta'awun, yang mana bermaksud tolong-menolong, gotong royong dan bantu-membantu sesama manusia untuk memperolehi kebaikan dan menghindari daripada keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Imanina binti Zalani dan saya akan membentangkan etika alam sekitar menurut pandangan agama Buddha. Agama Buddha merupakan panduan kepada penemuan rohani. Mengikut agama Buddha, manusia merupakan sebahagian kecil daripada pelbagai unsur dalam alam sekitar dan hanya wujud dengan kebenaran makhluk lain. Istilah Dharma yang bermaksud kebenaran juga bermaksud alam sekitar. Menurut ajaran Buddhisme, alam sekitar ini adalah hidup, walaupun pada pandangan manusia ianya tidak bergerak. Doktrin yang menyatakan bahawa alam sekitar ini hidup turut mengaitkan tentang kepercayaan terhadap bumi dan langit sebagai ibu bapa kehidupan. Disebabkan itu, manusia mestilah bertindak secara berhati-hati dan saling menyayangi serta menghormati ibu mereka iaitu bumi. Para penganut agama ini diajar supaya sentiasa menyedari bahawa alam sekitar ini begitu peka kepada sebarang tindakan yang dilakukan terhadap oleh manusia. Ajaran Buddha menekankan bahawa alam semesta merupakan ciptaan yang wujud disebabkan oleh perkara-perkara yang sebelum ini selain alam semesta ini tidak kekal.
Melalui fahaman Buddha, turut dinyatakan bahawa Sangkata Dharma yang bermaksud ada, tidak mutlak dan berubah. Ajaran Buddha ini tidak membezakan kelas atau kasta dan ianya lebih mengajar belas kasihan secara universal. Menurut ajaran Buddha, alam semesta dikatakan sebagai satu proses kejadian di mana proses kejadian yang berlaku dimaksudkan arus perubahan dari satu keadaan atau fenomena kepada keadaan yang lain yang sentiasa berlaku. Kefahaman agama Buddha berkenaan dengan haiwan dapat digambarkan di mana setiap haiwan, tidak kira betapa kecil ataupun besar, tidak boleh dibunuh dan harus dijaga dengan baik. Prinsip tidak membunuh ini juga diambil kira untuk tumbuh-tumbuhan dan bukan saja haiwan. Pokok-pokok dan hutan sering digunakan sebagai tempat bertapa oleh Sami agama Buddha. Sebagai contoh, Thailand merupakan salah satu tempat yang mengamalkan budaya agama Buddha di mana kebanyakan hutan-hutannya telah diiktiraf sebagai hutan simpan. Walaupun sesetengah penganut agama Buddha mungkin tinggal di kawasan perbandaran di mana hutan-hutan telah ditebang, mereka telah mempelajari amalan memelihara dan menjaga hutan daripada pencinta alam sekitar supaya dapat hidup dengan lebih lestari. Namun begitu, ada sesetengah pihak berpendapat bahawa pembangunan ini berlaku kerana tekanan dari dunia barat dan tidak wujud dalam agama Buddha. Jadi agama ini sebenarnya terbuka kepada pengaruh luar dan terbuka kepada interpretasi baru. Ini membolehkan falsafah agama Buddha membangun termasuk aspek-aspek pemeliharaan alam dan menjaga alam sekitar. Hampir keseluruhan ajaran Buddha melihat semua fenomena kehidupan melalui proses perubahan atas sebab dan akibat yang saling berkait dan mempengaruhi. Oleh itu, nilai kesedaran telah wujud terhadap alam dalam ajaran agama Buddha. Dalam agama Buddha, mereka sangat menekankan hubungan baik antara manusia terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Daripada sudut pandangan Buddha, manusia memerlukan alam semesta secara keseluruhan untuk hidup. Untuk etika alam sekitar menurut pandangan Hindu, seperti mana yang kita semua sedia maklum, setiap agama yang wujud di atas muka bumi ini boleh dikenali dengan dua aspek berbeza, iaitu agama samawi, iaitu agama yang datang berasaskan wahyu dari Tuhan, ataupun agama budaya, yang mana agama yang lahir berasaskan pengalaman tokoh dan kehidupan. Semuanya mempunyai satu persamaan yang mana menyeru kepada kebaikan. Selepas pertapakan agama Hindu di tanah Melayu, Islam adalah agama yang mendominasi di Malaysia bagi masyarakat Melayu. Selepas pertapakan agama Hindu di tanah Melayu berdasarkan sejarah Melayu. Ini bermaksud agama Hindu ini adalah kepercayaan yang popular di kalangan masyarakat India di Malaysia. Antara asas utama dalam agama Hindu yang boleh dikatakan sama seperti agama lain, iaitu kebaikan akhlak dan moral yang tinggi, pemikiran yang sihat dan pastinya akan melahirkan kebijaksanaan yang mampu membina masyarakat yang cemerlang. Antara agama yang mengajar penganutnya untuk menerima satu bentuk pandangan alam yang tersendiri adalah Hinduisme. Menurut pandangan agama Hindu, satu kuasa yang maha pencipta adalah yang menentukan penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan seluruh alam semesta. Ini boleh dikatakan keseluruhan alam semesta yang meliputi langit, bumi, lautan, spesies kehidupan dan segala komponen-komponen alam tabi'i yang lain adalah tertakluk di bawah kuasa Tuhan tersebut. Doktrin kesatuan wujud, the unity of existence, yang diterima oleh Hinduisme menyatakan bahawa keseluruhan alam semesta ini adalah limpahan daripada Tuhan Brahma, yang mana Brahma meliputi segala-galanya di dalam alam semesta ini. Perkara ini mempunyai kaitan yang rapat dengan doktrin samsara di mana ajaran Hinduisme. Menurut doktrin samsara, roh Atman yang wujud di dalam suatu kehidupan akan berpindah kepada suatu kehidupan yang lain selepas kematian. Namun, perkara ini berlaku bergantung kepada amalan yang dilakukan. Jika amalan baik yang dilakukan, maka selepas kematian roh akan berpindah ke kehidupan yang lebih tinggi dari segi darjat dan sebaliknya. Selain itu,
manusia perlulah berpegang dan mematuhi panduan moral yang dikenali sebagai dharma di dalam kehidupan harian mereka. Dharma ini membawa maksud kehidupan kedudukan yang hakiki, yang mana pengamalan dharma adalah penting bagi memastikan pencapaian terhadap kedudukan yang hakiki bagi roh. Antara amalan penting yang ditekankan oleh dharma ialah memelihara kebersihan. Tugas ini merupakan tanggungjawab setiap individu, yang mana apabila berlaku pengabaian, ia dianggap dosa yang membawa kepada hukuman. Justru itu, penganut agama Hindu belajar supaya tidak mencemarkan alam sekitar, malah mengekalkan kebersihannya melalui pegangan dharma. Assalamualaikum. Tajuk seterusnya ialah etika alam sekitar menurut pandangan agama Kristian. Agama Kristian merupakan antara agama utama yang dianuti oleh masyarakat di Malaysia. Agama ini didasarkan kepada kelahiran, kehidupan, kematian dan juga kebangkitan Yesus. Agama ini bersifat monotheism, yang mana penganutnya percaya kepada satu Tuhan. Tuhan ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Menurut agama Kristian, etika merupakan sebuah set peraturan yang dibuat untuk mengawal tingkah laku yang sopan, sama ada di dalam kumpulan ataupun budaya. Ia merangkumi tingkah laku, perbuatan dan juga ucapan seseorang. Bagi penganut Kristian, mereka mewakili Tuhan mereka, yang mana dalam konteks ini ia membawa maksud setiap perbuatan mereka akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Tuhan mereka. Oleh itu, penganut yang bersikap kurang ajar ataupun tidak beradab dianggap telah menghina Tuhan. Etika alam sekitar menurut agama Kristian adalah berkait rapat dengan konsep environmental stewardship ataupun pengawasan alam sekitar. Konsep ini menekankan manusia untuk menjaga dan mengurus alam sekitar dengan baik. Mereka yang tidak berbuat demikian dianggap telah melanggar perintah Tuhan. Walau bagaimanapun, terdapat dakwaan yang menentang konsep ini. Menurut Lin White, agama merupakan antara penyebab utama kepada krisis alam sekitar. Beliau mendakwa doktrin Judeo-Kristian bertanggungjawab ke atas krisis alam sekitar kerana terdapat ayat di dalam kitab suci Kristian yang memerintahkan manusia untuk menjalankan kekuasaan ke atas bumi. Walau bagaimanapun, dakwaan ini mendapat banyak tentangan daripada berbagai pihak kerana menurut mereka, ayat tersebut hanya menekankan tanggungjawab manusia ke atas alam dan tidak membawa maksud negatif. Tajuk seterusnya ialah kepentingan etika alam sekitar. Di dalam usaha untuk menangani krisis berkaitan alam sekitar, adalah penting bagi setiap anggota masyarakat memahami kepentingan etika alam sekitar. Terdapat 3 kepentingan etika alam sekitar, iaitu menjaga kepentingan generasi akan datang, mendidik masyarakat menghargai alam sekitar dan juga pemeliharaan alam sekitar. Yang pertama ialah menjaga kepentingan generasi akan datang. Setiap tindakan yang diambil pada masa ini hanya akan menunjukkan kesan di masa akan datang. Oleh itu, sekiranya generasi masa ini tidak menitik beratkan etika berkaitan alam sekitar di dalam kehidupan seharian, maka kesannya akan dirasai oleh generasi akan datang. Penerapan etika yang baik boleh menjamin kesejahteraan alam sekitar yang lebih berkualiti di masa hadapan. Sehingga kini, terdapat banyak spesies flora dan fauna yang pupus dan juga terancam akibat daripada masalah krisis alam sekitar seperti pemanasan global dan juga kehilangan habitat. Di Malaysia misalnya, terdapat spesies harimau Melaya yang semakin berkurang jumlahnya sehingga diisytiharkan sebagai spesies terancam. Sekiranya generasi pada masa ini tidak menitik beratkan etika berkaitan dengan alam sekitar, maka tidak mustahil generasi akan datang hanya boleh melihat harimau Malaya ini di dalam gambar sahaja. Oleh itu, bagi mengurangkan hal ini daripada terjadi, beberapa kempen telah dijalankan bagi memupuk kesedaran dan juga rasa sayang masyarakat terhadap alam sekitar. Antaranya, kempen Kita Semula, kempen kurangkan penggunaan plastik
program pokok angkat dan banyak lagi. Kepentingan kedua ialah untuk mendidik manusia menghargai alam sekitar. Kemajuan teknologi berkembang seiring zaman mendatangkan kesan kepada alam sekitar, antaranya pelepasan gas rumah hijau yang merupakan antara faktor utama kepada pemanasan global. Gas rumah hijau banyak terhasil daripada aktiviti-aktiviti yang dilakukan manusia seperti memandu dan juga aktiviti-aktiviti perkilangan. Gas rumah hijau terdiri daripada gas karbon dioksida, metana, nitrous oksida dan juga gas fluorine. Pada tahun 2020, dunia menghadapi pandemik COVID-19 yang mana banyak negara terpaksa melaksanakan perintah berkurung ataupun total lockdown bagi mengawal penyebarannya. Sepadan negara ditutup, malah di Malaysia turut dilaksanakan sekadar rentas negeri. Hal ini menjadikan sektor pelancongan lumpuh akibat ketiadaan pelancong. Walau bagaimanapun, setelah beberapa ketika perintah berkurung dilaksanakan, terdapat beberapa perubahan yang berlaku kepada alam sekitar. Fasa ini dianggap sebagai fasa pemulihan sudah jadi bagi bumi. Antara perubahan yang berlaku termasuklah kualiti udara bertambah baik di kawasan bandar. Selain itu, pemanasan global turut dilaporkan berkurang. Justru itu, sekiranya etika alam sekitar dipraktikkan setiap anggota masyarakat, maka mereka akan lebih menghargai nikmat yang ada sekaligus menjamin kualiti alam sekitar yang lebih baik. Kepentingan yang terakhir adalah pemeliharaan alam sekitar. Pemeliharaan membawa maksud suatu perbuatan, usaha dan proses untuk memelihara atau melindungi sesuatu agar sentiasa dalam keadaan baik. Oleh itu, aktiviti pemeliharaan merupakan satu usaha atau tindakan berterusan yang memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Pelbagai jenis aktiviti pemeliharaan telah dilakukan di Malaysia bagi mengurangkan kerosakan yang berlaku. Antaranya adalah projek ladang hutan. Ladang hutan merujuk kepada apabila berlaku pembalakan, pokok yang baru perlu ditanam semula untuk menggantikan pokok yang ditebang oleh pembalak. Selain itu, terdapat juga program pokok angkat. Kerajaan Negeri Perak misalnya pernah melancarkan program pokok angkat di Taman Negara Royal Belum dan juga Hutan Sifat Cikus, yang mana program ini adalah untuk memastikan pemeliharaan hutan negeri Perak dan juga mendekatkan masyarakat kepada alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniza binti Hashim, 2020952959 akan membincangkan tentang isu-isu berkaitan alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Pencemaran Sungai Kim Kim. Pada 7 Mac 2019 telah berlaku kejadian menggemparkan seluruh Malaysia, iaitu pencemaran sisa toksik di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Kronologi perkembangan terkini, 3 orang termasuk 2 pemilik kilang ditahan untuk membantu siasatan kes berkenaan, dan pada 14 Mac seramai 2,775 orang awam telah menerima rawatan. 7 dirawat di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sultan Ismail. Terdapat pertambahan 92 buah tadika dan taska di kawasan terjejas juga ditutup bagi mengelakkan peningkatan jumlah mangsa. 51 laporan polis diterima berhubung kes pencemaran bahan kimia. Berikutan kes tersebut, sebanyak 111 buah sekolah di daerah Pasir Gudang diarahkan untuk tutup sementara. Sejumlah 947 orang dirawat dengan 9 daripadanya di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sultan Ismail. Malahan, sebilangan penduduk di Pasir Gudang mula mengambil inisiatif meninggalkan kediaman mereka buat sementara waktu. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri meluluskan peruntukan kecemasan sebanyak 6.4 juta ringgit Malaysia sebagai bantuan segera untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan dan
kepada mangsa dan keluarga serta kaki tangan keselamatan yang terdedah dengan bahaya pencemaran itu. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar turut berkenan mengurniakan sumbangan berjumlah RM1 juta bagi memperhebatkan operasi menyelamat, merawat serta mencegah pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang. Melalui penyiasatan Jabatan Alam Sekitar, JAS Johor telah menangkap seorang pemilik kilang kimia di Kulai pada 10 Mac, diikuti dengan penangkapan lain yang melibatkan pemilik kilang sisa dan salah seorang pekerja di Taman Pasir Putih pada hari berikutnya selepas beberapa hari siasatan. Pasukan penyiasat juga telah mengenal pasti bahan kimia yang dilupus secara haram sebagai minyak marin yang mengeluarkan gas metana yang mudah terbakar dan asap benzena. Beberapa gas toksik lain dikenal pasti terbebas berurutan interaksi bahan kimia yang bertindak balas dengan air dan udara termasuk acrylene, acrylonitrile, etibenzena, hidrogen klorida, dilemonena, toluena dan xylena yang boleh menyebabkan sakit kepala, loya, pengsan dan kesukaran bernafas. 19. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mendapatkan bantuan daripada tentera dan Petronas untuk menghantar sumber mereka daripada segi jentera, alat dan pakar untuk membantu menangani krisis itu. Selain itu juga tim tinjau chemical biological, radiological dan nuklear CBRN dan tim Casualty Evacuation Unit Angkatan Tentera Malaysia ATM digerakkan di kawasan terjejas untuk mengesan, mengenal pasti dan menyahkan sisa kimia itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga melawat mangsa di hospital dan beliau menegaskan tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat. Isu-isu lain berkaitan alam sekitar yang berlaku di Malaysia adalah pembalakan secara haram. Pembalakan secara asalnya adalah satu perbuatan penerbangan, seretan pemprosesan di tempat dan memuatkan pokok atau balak di atas lori. Dalam bidang perhutanan, istilah pembalakan kadang-kala digunakan dalam bentuk terhad berkait dengan logistik memindahkan kayu dari tunggul kepada kawasan di luar hutan. Biasanya kilang gergaji atau kilang papan. Bagaimanapun, secara biasa istilah ini boleh digunakan bagi menunjukkan banyak aktiviti perhutanan atau silviculture. Berdasarkan statistik, wilayah Sarawak mendahului tangga pertama antara negeri dan diikuti pula negeri Sabah. Kesimpulannya, kepentingan penerapan nilai-nilai etika alam sekitar sememangnya perlu diambil kira dalam konteks masyarakat di Malaysia hari ini. Banyak kerosakan telah berlaku terhadap alam sekitar, habitat, flora dan fauna. Manusia sendiri yang akan menanggung sama ada masyarakat yang melakukan kerosakan tersebut ataupun masyarakat lain yang menanggung kesan buruk ini. Natijahnya pasti akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, penerapan nilai etika ini dilihat mampu untuk menjadi benteng dan memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan supaya lebih menghargai alam sekitar sekaligus menitik beratkan alam sekitar dalam proses pembangunan yang ingin dijalankan. Pelbagai usaha telah dilakukan supaya pembangunan mapan dapat dilaksanakan. Media massa pula dilihat sebagai wadah untuk menyebarkan maklumat kepada seluruh masyarakat supaya kesedaran dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Diharapkan pada masa yang akan datang, masyarakat akan lebih peka terhadap masalah-masalah yang membabitkan
alam sekitar dan terus cuba mencari jalan penyelesaian agar alam sekitar akan terus terjamin.